Tujuan kita berkumpul pada pagi ini, pada petang ini adalah insyaAllah untuk membincangkan isu yang baru-baru ini ditimbulkan oleh wartawan dalam ini dia artikel dia, Cosmo Online atas nama ramai mangsa katil mamak. Lazimnya kalau katil ni dah memang diguna pakai untuk sesuatu yang negatif lah, dan kami rasa terkilan, dan kami juga sudah menghantar surat lawyer daripada Tuan Rahman Rohizan pada 27 hari bulan Mac ke Media Mulia Sdn Bhd. Ada dua alamat sini di dalam Perdana, Taman Sosial Perdana, dan juga Lebuh Siaran Barat Petaling Jaya. Dan kita berikan tempoh 7 hari bekerja. Tuan nasihat tuan lawyer kita katanya kalau yang mana perintah bawah seminggu tempoh diberikan, yang berkira waktu hari bekerja saja, dan ianya akan tamat pada 6 bulan Juni. Dan kiranya tidak ada tuntutan maaf dan menarik balik pernyataan tersebut, dan pihak Presma akan mengambil tindakan mahkamah insyaAllah. Dan kami rasa terkilan sangatlah dengan statement, dan saya rasa ini bukan kali pertama ya. Media-media lain alhamdulillah saya rasa jarang-jarang sekali kalau ada pun tersasul. Tapi saya tak tahu mengapa di antara kita orang Islam ni perangai bodoh sangat. Kami terkilan sangat dan muktamad mengambil tindakan mahkamah ni. Dan saya juga ada berpulang bercakap dengan salah seorang daripada Ajian Metro Cosmo ketika tu, dan juga Cik Turmazi Muhammad Turmazi Madun sendiri. Saya dapat cakap dalam telefon dengan beliau, dan saya tak nampak lah beliau rasa terkilaf ataupun rasa bersalah, dan beliau berkata akan counter back. Dan saya mengambil keputusan setelah berbincang dengan Esko dan juga penasihat-penasihat kami mengambil keputusan untuk membuat laporan polis. Setakat ni kita berpuluh-puluh laporan polis dibuat di seluruh negara, dan masih diteruskan. Hari ini pun masih ada lagi laporan-laporan polis tersebut. Dan saya juga menafikanlah sekeras-kerasnya artikel yang mendakwa pemilik restoran mamak ni menggambarkan corak perniagaan berbentuk katil. Seolah-olah tomahan ni macamlah kami ni umpama Along yang memberi fund kepada peniaga. Dan saya terkilan sangat-sangat bila dia kata ada satu makcik, saya tak tahulah makcik yang mana dia maksudkannya. Dan kalau dimaklumkan pengusaha restoran kedai makan umum, itu tak terkilan sangatlah. Tapi bila mana dimaklumkan dalam situ pengusaha restoran mamak, ini saya rasa ada jatuh di bawah hasutan saya. Dan saya berharap pihak PDRM akan mengambil tindakan yang perlu insyaAllah. Dan perlu adalah satu etika kewartawanan ni yang lebih telus, lebih ikhlas. Saya rasa yang lain-lain ni alhamdulillah. Yang saya juga jemput utusan wartawan Cosmo juga bersama-sama pada petang ini untuk meluahkan rasa kecewa kita. Dan kalau boleh biar ini yang terakhir. Lagi satu juga budaya saya tak tahulah budaya enforcement kita ke, bila buat operasi umpamanya PBT ke apa-apa, pergi mana-mana premis, kalau pergi restoran mamak, sakanlah macam nak kenduri. Dia nak bubuh dengan majikan dia lah, nak bubuh signboard lah, segala benda dia nak bubuh. Tapi bila kena kaum lain, tak berani pula. Ini hakikat dia. Tak pula kita nak tengok ada tunjuk gambar signboard ke, tunjuk gambar muka majikan. Ini satu rasanya kalau kita menutup aib seseorang tu, Allah akan tutup aib kita. Semua orang tahulah. Saya rasa bukan saya tidak menyalahkan kewartawanan pengamal media, tapi saya rasa ini lebih saya katakan tadi lebih pada penguasaan oleh
macam PBT dan kesihatan umpamanya, perlu dikaji semula, diharmonikan, sama ada benda-benda yang dipraktikkan buat masa ini perlu lagi dibuat dalam konteks untuk menghina sesuatu kaum atau bangsa. Kita ni orang agama Islam, tapi perangai kita ni setengah-setengah, kita ni nampak bodoh sangat. Kalau artikel yang sama ditulis oleh Israel ke, tapi saya rasa kau semua tak ada orang Israel kerja sebenarnya. Mungkin kat maknya lah boleh sabar lagi. Tapi saya tak tahu apa niat nawaitu dia nak buat artikel-artikel macam ni. Dan sampai sudah, ingat apa dah, kalau ikut hari bekerja dah, kalau bilangan hari dan hari kelima dah kami hantar surat dan masih tidak ada sebarang respon daripada Media Mulia Muslim Berhad dan Yayasan Al-Muhari. Saya rasa Tan Sri Al-Muhari pun nak bantu urusan ni untuk tujuan yang baik, untuk apa, untuk semoga utusan yang tutup ni dihidupkan semula untuk membantu warga kerja dalam industri ni tadi. Dan sebenarnya saya akan panjangkan kepada Datuk Nazim Johan Toki, dan saya juga merupakan timbalan kepada Datuk di Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Kalau saya bercakap ni, saya cuba berlapik lagi lah. Mungkin Datuk Nazim juga dapat memberi pandangan dan nasihat untuk kita kongsikan bersama, insyaAllah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya Datuk Ali, ini pun sahabat saya Datuk Jamal Rohan, ni semua kawan-kawan semua. Sebenarnya kita di Persatuan Pengguna Islam ni mempunyai sejarah yang agak lama, walaupun saya bukan mamak. Melayu. Tapi dia ada darah mamak. Ada darah dia. Tapi memang kita dah lama dengan Datuk Jamal dan kawan-kawan semua cuba buat sesuatu untuk sentiasa melakukan apa yang boleh terbaik demi masyarakat kita dan masyarakat lain-lain di Malaysia pada amnya. Jadi selama kita, saya rasa dah 23 tahun kot kita bersama ya, Presma ini, kita tidak pernah mendengar perkara seperti ini berlaku. Kalau yang berlaku pun mungkin secara individu. Pasal orang ni macam-macam. Kalau secara di individu, dia bukan merupakan satu kolektif apa ni, perkara yang berlaku sebagai amalan ya. Jadi kita di sini nak menjelaskan selama hari kalau kita bersama dan kita tengok tidak ada perkara seperti ini berlaku kot di belakang kita tak tahu, tapi rasanya tidak ada lah ya. Jadi kita harap perkara yang berlaku hari ini mungkin kita doakan tidak lagi berlaku, kerana ia boleh membawa implikasi ataupun pandangan negatif masyarakat. Sedangkan kita sama-sama menjalankan usaha ini untuk membaikkan keadaan kita, tambah-tambah hari ini kan. Saya rasa kalau ialah peranan Indian Muslim dalam masyarakat ini agak banyak ya, dan kita pun tak boleh nak menafikannya ya. Saya rasa kalau kedai Indian Muslim tak buka, banyak kedai yang tak ada ni dan nak makan pun jadi susah juga. Jadi kita tidak apa, kita berlapang dada. Cuma kita tidak mahu perkara ini berlaku dan tidak mahu ada salah faham lah. Tidak ada apa-apa yang boleh membawa kesan negatif, tambah-tambah di zaman ini kan. Zaman ini macam-macam, pekerja tak ada lah, dia orang nak buka kedai, cabaran cukup banyak. Jadi kalau ada berita yang negatif ni, takut dia jadi bertambah tak elok ya, tak elok. So kita pun terkesan juga. Jadi itulah kalau pihak Presma pun telah membuat laporan polis. Polis pun boleh menyiasat dan kita pun insya-Allah tidak ada apa yang kita nak sorokkan ya, benda yang terbuka. Dan lawyer sebagai sebuah badan yang sensitif
saya sebenarnya tabik juga kepada Indian Muslim ni. Cuma tak dapat jadi menantu je lagi. Belum lagi tu. Belum lagi. Ada kosong. Ada. Jadi saya rasa kita pun boleh banyak belajar juga disiplin diorang buat kerja dan kesungguhan diorang, di mana kita harapkan sama-sama dapat menjayakan usaha kita membela hak dan maruah kita di negara ini yang agak begitu tertekan ya. Jadi saya mengajak sesiapa sahaja, kalau yang kita harapkan kalau ada masalah maknanya datang berjumpa. Pasal ini kita menulis benda kepada satu kumpulan kan. Jadi kesian dekat kita juga. Nasib baik PPRM tak dengar macam tu. Dia kebal sikit. Jadi kita ialah kita sentiasa bekerjasama dengan pihak media ya untuk kebaikan kita bersama ya. Ya tu ada apa-apa lagi yang saya perlu cakap tu? Tak ada. Satu je lah. Berita benda ni bukanlah pertama kali ni. Ya, Dari dulu pun ada banyak kali, bukan pertama kali. Zaman Datuk pun ada, Sampai kita bawa demonstrasi depan pun ada. pejabat. Tapi ini tak habis-habis lagi. Saya pun heran. Tapi kali ini berita ini bukan berita tak baik, berita palsu. Itu menyinggung perasaan kita. Dan juga jadi kita maulah media ni bertanggungjawab. Jangan nak jual surat khabar tu nak buat berita-berita palsu. Ada juga tanggungjawab media. Macam mana ada tanggungjawab kerajaan, media pun tanggungjawab. Jadi saya minta lah media ni supaya jangan api-apikan perasaan marah ke, perasaan tidak baik antara satu kaum dan satu kaum lain. Jadi kan Perdana Menteri kata satu keluarga. Jadi kita satu keluarga ni mesti kena hormat, menghormati kebudayaan orang lain. Itulah pendapat saya. Kiranya Resman ambil tindakan undang-undang, saya sokong. Sebab ini satu cara macam mana nak bendung bila satu surat khabar ni bukan pertama kali ni, banyak kali dapat. Dan saya sokong lah apa-apa tindakan diambil oleh Resman. Memang kita yang jual newspaper, so dia burukan nama kita, industri tapi kita. we are the one selling the newspaper. Macam mana nanti kalau dia orang ada tulis yang tak baik, nanti kita sorok newspaper. Betul tak? We are the one selling the newspaper. Belum sampai tahap lah kami bakar surat khabar ke, itu bukan budaya kami. Kalau setengah negara gamaknya dia ambil beli semua surat khabar semua, dibakarnya atau minta vendor-vendor ni kebanyakannya dia Muslim juga. Kami suruh lepas tu return balik. Tapi setakat ni kami tak sejahil, tak sekejam tu lah. Kita tak nak benda-benda ni di atas serta ni menggugat keharmonian yang sedia ada. Di dunia ni ramai Malaysia ni lah, semua bangsa ada dan setakat ni kita masih lagi harmoni, masih lagi menjadi saudara. Dan kalau yang Mak Perdana Menteri kata keluarga Malaysia, kalau macam inilah rupanya. Tapi lah saya tak ada sedikit pun nak menuduh ke, nak mengatakan pengamal media ni mungkin sebab seorang ni kerana nilai setitik asalnya kita rasa terkilan sangat. Saya ulang balik benda ayat ni, memang terkilan sangat. Dan cara kami mungkinlah kami masih sabar lagi. Kalau tak tahulah kalau orang negara luar ke, mungkin ada segelintir orang kita juga, dia kalau dia pakar Kosmo ke nak pergi buat apa bantahan kat pejabat dulu, kita pendapat masa zaman Datuk Zaman Rukan memang kita pergi satu rombongan pergi ke putusan kita buat bantahan apa semua. Saya rasa sekarang ni kita cuba yang cara yang lebih molek sikit lah pada saya. Mungkin pada saya ambil sebab tindakan banyak sebab lawyer saya ni pun dia kata lama sebagai jadi kami punya panel pun kerja kurang katanya, dan memang tergerak sangat lah. Dan kami pun lebih kurang kulit pun lebih kurang rasanya. Satu darah tu. Pasal tu rasanya ini bukan nak mengugut, tapi dengan harapan insyaAllah kita
dapat ubah minda kita lah. Bila mana kalau isu kenaikan harga ni, lepas ni insyaAllah tuan-tuan mesti akan tanya pasal kenaikan harga roti canai lah, teh tarik lah. Saya sedia menjawab. Ini sesuatu yang kita nanti-nantikan. Memang itulah dalam market punya isu sekarang ni. Dan kita akan kongsikan bersama. Dan jadi daripada Permim ya, Permim merupakan satu untuk satuan kami. Encik Azrin juga ada berita untuk dikongsikan insyaAllah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Muhammad Azrin Ali, Naib Presiden Permim. Terima kasih. Seperti yang dikatakan oleh Datuk Jamaluddin, Toki, Datuk Jawad Ali semua, selalunya kita dalam konsep biarlah. Kali ini kalilah. Kita takkan lepas sebab lama sangat kita bagi muka isu-isu seperti ni. Akbar ni macam disebut oleh Tuan Haji Burhan, kita yang sebagai penjual. Bila kita jual benda yang orang kutuk kita, orang maki kita, orang fitnah kita, bila kita sama fitnah ni, kita tak boleh nak membiarkan. Lagi-lagi belia-belia yang dia Muslim ni tak macam orang dulu. Macam orang dulu ni dia lembut sikit. Tapi belia-belia kita ni dia keras sikit. Tapi kita terpaksa dudukkan. Tapi selama mana kita boleh dudukkan belia-belia ni? Jangan macam dulu masa zaman Datuk Jamaluddin dulu. Kita pergi mogok depan syarikat utusan apa semua, kita buat pantai. Saya pun ada turut serta. Harakah banyak isu ni. Macam Datuk Jawad Ali kata tadi kan, biasa kalau pergi mana-mana kedai, bila ada operasi, bila kedai-kedai lain dia akan tulis kedai makan ditutup, kedai makan diserbu. Bila sampai kat mamak ni, kedai mamak ditutup, kedai mamak diserbu. Apa bezanya? Bukan kedai mamak je, kedai nama sekali keluar. Sebab kita ni buat bisnes bukan sekadar nak kau untung tau, kita buat perkhidmatan. Macam Datuk Ali kata ni, nak tanya pasal harga semua kan. Kalau ikut harga hari ni, kita kena jual RM3 roti canai tu. Tapi kita masih lagi jual RM1, RM2, RM3. Toki ni customer tetap saya seperti Ahad. Roti canai kita RM1.50 je. Tapi kalau ikut harga semasa RM3 kita kena jual. Tapi apa motif kita tak lagi buat action seperti tu? Sebab kita berkhidmat lagi untuk masyarakat kita. Kita pun nampaklah orang terkesan pandemik apa semua kan. Bukan kita takkan tukar, tapi kita take time. Tapi pada masa ni bila kita ditekan seperti ni, kita rasa kecewa sangat. Kecewa dan terkilai. Jadi macam semua kata ni, bila di bawah keluarga Malaysia ni, kita harus unite lah kan. Kita bermuafakat, kita kena rapatkan silaturahim kita. Bukannya kita api-apikan ni. Sebab bila kita tengok negara-negara luar kan, yang maju kan, dia tak mainkan isu-isu perkauman. Dia thinking dia nak bangunkan negara dia. Sebab 20 tahun yang lepas, semua yang tengok Malaysia ni membangun, tapi hari ni diorang tak pandang. Negara-negara yang pandang kita, dia tengah membangun. Sebab apa? Bagi saya kita asyik kolot sangat. Isu perkauman. Sampai bila kita nak mainkan isu perkauman? Kita dah duduk satu negara ni, kita kena harmoni. Barulah kita boleh sama-sama bangunkan negara kita, insya-Allah. Itulah sedikit sebanyak daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, ada soalan tanya tuan? Nak tanya, biasanya kalau dalam aspek fitnah ni, sebab ini bukan fitnah, ini hasutan. Hasutan lah. Bos lah tu, sebab dia kata ramai masa kartel mamak. Dia satu statement, dia bukan tanda soal adakah ramai jadi mangsa tu, tanda soal mungkin dia selamat lagi. Tapi bila dia kata ramai mangsa kartel mamak, dia terus letak memang ramai lah jadi mangsa. Memang direct, bukan direct. Kira direct. Jadi sejauh mana biasa kalau yang artikel-artikel yang macam ni, sejauh mana kesan yang diterima oleh pihak ahli Presma ni, kesan segera yang macam tadilah yang tadi kata ada ramai tak nak kerja ke macam tu, ataupun ramai memandang serong ke kepada ni sebenarnya tak ada hubung kait pun, tak ada. Kalau sebab Tomahan ni kata orang tak nak kerja ke apa memandang serong, ini sebenarnya kita punya betul-betul kita lah, kita rasa sesuatu hasutan Tomahan yang menghasut ni rasanya yang tak ada kena-mengena pun. Saya rasa kalau dia boleh buktikanlah siapa dia, kalau kita sepolan sebut nama apa semua, siapa lagi, itu lain. Dia bila kata dia cakap bukan secara umum atau keseluruhannya. Dia kata kalau peniaga restoran membagi jadi kartel lah tu tak apa lagi, tapi banyak dia nak sekut macam tu. Tapi bila dia sebutkan khusus kepada mamak ni, sesuatu yang benar-benar kalau nak cakap tu ayat kurang ajar lah.
Jadi jika tuntutan ini diteruskan, berapa jumlah tuntutan yang akan dituntut kepada media mulia? Duit sebenarnya alhamdulillah cukup lagi lah. Tindakan mereka tarik balik dan minta maaf. Kalau macam kenapa ketegak lagi nak cuba juga, insyaAllah tak apalah. Kita akan teruskan. Ini sebenarnya bukan kami nakkan duit. Alhamdulillah rezeki Allah bagi ni dah cukup dah. Tapi rasanya kami punya maruah bangsa kami ni. Sebenarnya maruah kita orang Islam, Ahmad semua sama je. Tapi kalau tu saya sebut tadi, kalau bukan orang Islam, kalau Yahudi yang buat benda ni, saya terkilas saya tu kurang sikit lah. Tunjuk. Ini orang Melayu kita, orang Islam kita, apa perlunya dia nak buat benda-benda macam ni? Tak semena-mena pula tu. Dalam keadaan ni semua orang tertekan. Kalau nyamuk gigit pun rasa nak belakang kelambur rasanya. Ini tak pasal-pasal lah jadi nak buat benda-benda macam ni. Satu yang saya rasa tak perlulah. Mungkin dia nak meladiskan dia punya portal ke apa, tak tahu. Tapi kita perlu lebih sensitif lah dalam isu-isu ni. Dan seperti yang saya sebut tadi, yang ni utusan ni bukan pertama kali. Sebelum ni utusan lah. Lepas tu lahir Cosmo. Kalau benda yang sama, umpamanya kalau saya baik juga dengan fungsi metro, hadiah metro. Kalau benda-benda remeh jadi memang dia dah bagi tahu dia punya reporter jangan nak carry benda-benda macam ni. Itu yang sebaiknya. Okay, Datuk, tadi ada bercakap dengan pihak yang berkenaan. So selepas ada bercakap tu mereka ada datang ataupun tak. Sebab telefon ke apa macam mana ada tak? Tak. Saya call dengan reporter dia tu, dapat dia punya head, lepas tu dia minta reporter tu cakap dengan saya. Tapi kita tahulah dia ada body language dia bercakap pun kita tahulah dia terkilan dia tidak. Bukan dia biasa je. Dan kami utamalah ambil tindakan. Saya perlu mendapatkan pandangan daripada exco dan penasihat saya juga. Kami memang pada saya peribadi saya memang saya nak teruskan dengan laporan polis itu dah buat dengan tindakan mahkamah. Kalau tidak, menarik balik kenyataan dan memohon maaf di portal yang sama. Datuk nak double confirm LOD yang dihantar ke Cosmo tu bertanding bila? 27 hari bulan, hari Jumaat. Tempoh seminggu masa bekerja sehingga 2 hari bulan 6 hari bulan. 6 hari bulan 6. Dia tak sebab apa kalau bawah seminggu ni ambil masa hari bekerja saja. Mana Sabtu Ahad kita tolak lah. So tuntutan dalam LOD tu hanya untuk tarik balik dan maksud, maaf kan? Yes. Jadi kalau kata dia enggan tarik balik, teruskanlah. Seterusnya saya selaku mewakili pihak Prisma, kami telah dapat arahan sekiranya kegagalan pihak media mulia menarik balik, iaitu Cosmo menarik balik dan minta maaf, kita akan teruskan pakaian saman. Tapi dari segi undang-undang sendiri sejauh mana kalau diteruskan sama, sejauh mana potensi untuk berjaya tu? Ya, kami bukan nak duit. Kami nak maruah kami. Itu lawyer kata tu. Nama dia cantik lah, media mulia. Tapi beritanya tak mulia. Naik. Mesti ada yang nak tadi tu apa nak tanya pasal keluarga kau bisa sebut tak tadi kan. Apa salah? Jadi dalam keadaan sekarang kita dah tahu pasal isu harga dan isu inflasi apa semua. Adakah Restoran Mamak akan terus mengekalkan harga yang sama ataupun ada perubahan juga disebabkan faktor semasa ataupun ada timbantaranya untuk rakyat? Kalau polisi saya, peribadi saya, setakat hari ni kami masih bertahan lagi. Kalau tak masalah lah, kalau setengah ada orang kata, ada juga orang jual rencana 50 sen. Mungkin tuan-tuan boleh baca dia apa, media cetak semua kan. Tapi kalau minta apa, alhamdulillah orang yang jual rencana 50 sen kalau datang sama betul umpamanya. Gaji dah 36,000 dah, apa sewa je 36,000 boleh ke jual 50 sen. Tapi memanglah pelanggan tak minta 50 sen kalau di sini kan. Maknanya bergantung macam sekarang ni range daripada RM1 daripada RM1 pun ada jual, RM1.20 pun ada. Saya macam saya jual RM1.5.
Ada yang maksimum jual RM1.70, lepas tu ada pula RM2 boleh. RM2 pada RM27, ada RM3 ada. Tapi bergantung pada tempat konsep kedai. 2 hari sudah ada satu daripada utusan juga, sahabat saya juga ada tanya, Tok, ada satu kedai ni kata dia ada restoran mamak juga. Dia kata ngapa dia jual roti canai sekian, Milo ais sekian. Kita jangan ingat restoran mamak ni semua sama. Kita kena tengok apa konsep restoran. Based on overhead. Tengok sewa dia, tengoklah macam mana pinggan yang macam mana yang digunakan, kalau malaman biasa ke, dan dia punya presentation kedai dia. Macam kita lah kalau kita pergi Starbucks umpamanya, benda yang sama pun kalau kita datang ke restoran mamak jauh lebih murah. Tapi kita tak ada siapa nak fikirkan pun. But if when dia orang ambil Starbucks, dia orang bawa yang macam. Satu Bila nama bawa mama punya kedai, dia ikat tepi, dia bawa bawah macam. Itu pun ada standard. Kalau Starbucks ni dia boleh share lah kat dia punya staff apa semua kan. Tapi kalau pergi kayu dia boleh share juga. Sebab dia punya konsep tu dah lain dah. Dan customer kayu masih ada, customer RM5 masih ada RM5. Sungguh saya jual roti RM1, dulu RM1.40, baru ni naik setengah pun kita masih ada. Jangan kata tak ada kenaikan. Even di KPD dan CP pun mereka ada akta pun tatutan yang memantau kenaikan harga yang tak munasabah. Tapi saya terima kasih lah kepada pihak pengaturan penguasa di KPD dan CP sekarang ni. Mereka juga bersikap profesional. Segala kalau ada sebarang aduan daripada datang siasat dan mengikut logik minta kos-kos yang kita ada. Ya, saya rasa dah tiba masanya sekarang ni. Kalau untuk sektor restoran ni ada akta pencabutan di KPD dan CPP untuk memantau kenaikan harga. Saya rasa perlu diwujudkan satu bahagian atau unit di bawah KPD dan CPP juga untuk memantau kenaikan harga di pasar borong umpamanya, kenaikan ayam, ikan dan semua ni, dan sayur-sayur yang kenaikan ni munasabah ke tidak. Kalau ada begini, kalau macam saya dulu pernah ada kenaikan pernah saya ada pengalaman lah, tercatut RM6 untuk getah pemadam zaman SST, mula-mula ada GST tu. Ambil masa 6 tahun untuk tutup fail yang tercatut bawah RM6 sahaja. Ini sempat saya kongsikan dengan KSU yang baru ni lah. Dan fail ni saya ingat kalah kamus Dewan Masa Ustaz Tebal ni yang tercatut RM6 ni tadi. Dan sudahnya bayar kompon RM3,000. Dan IO dia 6 IO bertukar. Ni zaman dulu lah, zaman Zahiliah kot. Sekarang ni Alhamdulillah tak berlaku benda-benda macam ni. Dan saya kongsi juga pengalaman itu. Sebenarnya hari kejadian yang tercatut getah pemadam tu, anak saya baru bertunang. Dan bila kes tu tutup, cucu saya dah ke tadika dah. Umur 5 tahun. Kes yang cukup dah, very transparent. Saya dah mengaku daripada awal lagi, saya kata kesalahan dan memang di luar jangkaan, saya mengaku salah. Ini saya minta lah, ini saya just share kan. Saya dah share dah dengan pegawai di jabatan tersebut. Saya berharap pihak-pihak yang bawah pematuhan semua ni, kita buat pengurusan ni, kita perlu anggap ianya adalah satu amanah, bukan kuasa. Kalau fikir yang Allah beri pada kita ni adalah amanah, takkan berlaku lah benda-benda pelik-pelik macam ni. Dan mana-mana yang seperti mana saya sebut tadi kan, kenaikan harga ni di pihak kami, kalau macam akhir tahun sudah orang tanya akan berlaku kenaikan harga tidak, saya kata seboleh mungkin kami tidak akan menaikkan harga. Dan itu juga saranan dan permohonan saya kepada ahli persekutuan. Tak ada siapa yang nak melatah pun. Sebab konsep kami ni, restoran mamak ni, kita hendakkan servis yang baik, harga yang patut, makanan yang bersih. Itu yang kita hendakkan. Memang semua orang nak keuntungan, tapi dalam konsep kami ni, kita hendakkan keberkatan dalam perniagaan. Bukan nak jadi kaya raya ke, nak naik Rolls Royce, itu bukan kami lah. Kalau dia naik pun nak bersalahnya kan. Tapi nama itu kita nak membantu kerajaan dalam sekarang ni. Saya tak boleh cakap sampai sudah kami takkan naik harga. Itu merapu lah. Tapi seboleh mungkin kita akan memberikan servis yang terbaik dengan harga yang patut. Itu janji kami lah.
Dalam sekarang ni kalau orang tanya apa masalah lain, masalah isu pekerja lah. Dan mana-mana kita buat isu pekerja. Mula orang kata dalam zaman ni orang Malaysia tak ada kerja, mengapa tak bagi ruang dan peluang, dah kita bagi pun. Dan kalau nak ambil kerja asing pun bukan dan mohon boleh dapat, tak. Kita perlu permohonan termasuk My Future Job ni adalah satu tawaran di bawah Jabatan Tenaga Kerja kepada pekerja tempatan. Kalau dah sebulan tu buat permohonan tak ada jawapan, baru pihak JTK akan menyokong permohonan kita untuk mengambil pekerja asing. Maknanya kebergantungan pekerja asing tu masih perlu. Yalah, biasa cakap statement ni semua akan melatah macam-macam. Orang duk belasah kami, kata mamak, kata kerja lebih masa lah, tempat makan tak jagalah, macam-macam lah. Tapi semua tu sekarang ni ada, macam tempat tidur ada tanpa 46, dapat skim gaji semua ada. Yang jabatan kementerian memantau itu. Kita rasa kalau boleh tolong jangan hina kami lah. Ya, kita sama-sama Islam, kita sama-sama membuat yang terbaik untuk negara kita. Tapi bila mana saya cakap ni umum lah, tapi yang kita kira ni pasal isu bila Portal Cosmo ni terbitkan benda yang tak sepatutnya beliau buat, dan sampai hari ni pun kalau dia rasa bersalah mungkin dia boleh buat permohonan bertulis. Tapi kami pun tak mengharap sangatlah kalau dia rasa logik akal dia nak mohon maaf, dan pihak lawyer saya akan tentukanlah apa keputusan. Tapi Datuk lihat macam ada dari segi penguasaan, dari segi laporan macam ada berat sebelah tak? Sebab kita pun lihat sebenarnya restoran Cina pun ada menaikkan harga. Restoran Cina juga ada yang menggajikan pekerja-pekerja asing seperti Vietnam dan sebagainya, tapi tak pernah di-highlightkan. Tak, penguasaan berlaku di mana-mana. Itu berlaku. Penguasaan memang berlaku. Kalau enforcement immigration memang semua ni berlaku. Maksud saya, bila penguasaan sesuatu tindakan diambil itu dipanggil media masa ada bersama-sama, yang tindakan itu saya rasa tak betul lah. Tak sepatutnya nak highlight nama kedai lah. Baru-baru ni ada satu operasi oleh satu jabatan kerajaan isu pekerja. Dia pergi satu kedai di Senawang, majikan yang sama, lepas tu sana tak ada benda. Lepas tu dia pergi satu kedai, dapat satu pekerja lah, dia nak kata nak buat tindakan akta macam-macam akta, dan sudahnya tak cukup bukti. Tapi lepas 2 bulan selepas tu keluar pula satu TikTok, dia kata ada tindakan oleh menteri sekian-sekian, tapi sebenarnya dua-dua tu kedai yang sama. Dan yang pertama yang keluar 2 bulan selepas tu pun tak ada tindakan pun, pergi pun tak ada apa-apa kesalahan yang kita sebut, tapi keluar juga dalam TikTok maknanya jabatan tu, kementerian tersebut lah. Ini sesuatu rasa saya publicity murahan lah kalau benda-benda macam ni kan. Dan ini juga melibatkan restoran mamak, satu saya sebut sini. Image kami berjalan lah. Ya, kali berlaku ni image berjalan lah. Apa lagi tuan-tuan? Kalau tak ada apa-apa, tolong doakan kami juga, beri sokongan. Kalau saya ucap terima kasih lah, sebab sebenarnya tahun ni sebenarnya ramai lagi di PWTC rasanya. 48 tahun Barisan Nasional, tak sangka ramai yang hadir. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf lah sekiranya ada sebarang kata saya tadi. Sebab bila bercakap dalam keadaan emosional ni, rasa ini sebab bercakap bukan untuk pribadi saya sebagai, kalau saya dulu sebagai ahli Presma lain. Setengah ada satu PBT saya bila buat satu laporan, satu pegawai tu dia kata, dulu Datuk Ali tak macam ni, sekarang ni lain macam lah, dia keras kata dia. Dia kata dulu saya ahli pada persatuan. Bila Allah berikan satu amanah pada kita untuk memimpin satu persatuan, nak bukan menjawab di dunia, di akhirat esok menjawab, kena jawab. Kalau aku amanahkan kau jadi ni, apa yang kau buat? Kalau orang bagi minta rasuah, kau nak bagi ke mana-mana. Ini satu yang ini berlaku pada saya lah. Bila ada satu PBT tu dia minta duit, saya buat report pada bahagian dalam satu wawancara dengan satu TV. Bila jadi isu, sebelum jadi isu, subjek tu datang minta maaf kan. Bila dah saya buat report boleh dah keluar tu, dia pula report, dia kata Datuk Ali nak bagi rasuah.
Saya ada bukti semua tak. Saya kongsi ke sini sebenarnya bukan nak bangkitkan benda-benda apa lama, tapi inilah hakikatnya. Kita kena be smart lah. Kalau hari tu juga, kalau mula-mula saya boleh ambil oleh polis ambil tindakan, dia takkan macam lepaskan apa anticipate lah. Setengah kes ni memang berlaku, tapi kita tak boleh cakap umum lah. Kalau saya nak tuju